بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Para pendengar rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah. Pada petang ini kita bersama-sama untuk meneruskan bacaan kitab Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad yang membawa maksud terjemahannya secara harfiah, iaitu bekal untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala pada hari yang telah dijanjikan, Yaumul Ma'ad, hari kembali kita kepada Allah Taala. Zad itu maksudnya bekal, iaitu kita mencari bekal untuk menuju Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah para salaf sangat memberi perhatian kepada kitab sirah. Dan kita masih lagi dalam pengajaran ataupun hikmah yang kita boleh ambil daripada peperangan Tabuk. Kandungan yang ke-34. Kandungan yang ke-34. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu ruhahu, أن الجيش في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لهم ديوان، وأول من دون الديوان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا من سنته التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعها، وظهرت مصلحتها وحاجة المسلمين إليها. Iaitu kandungan yang ke-34. Pasukan perang di masa hidup Nabi SAW belum memiliki susunan peraturan. Ini salah ni tuan-tuan. Ini terjemahan yang tidak tepat. Bukan susunan peraturan. Tidak mempunyai senarai nama. Tidak mempunyai bukan susunan peraturan yang rapi. Maksudnya tidak memiliki daftar pasukan. Daftar pasukan. Lam yakun lahu. Ini daftar ataupun tidak mempunyai pendaftaran pasukan tentera. Yang rapi ni tak ada ni, tak payah ni. Okey. Maksudnya apa? Maksudnya zaman Nabi SAW, askar tu siapa nak pergi jihad, join dia. Maksudnya macam tu tuan-tuan. Maksudnya kalau kita masa zaman Nabi SAW, kalau tuan-tuan hidup zaman Nabi, bila Nabi kata jom kita pergi berjihad fisabilillah, maka semua orang pergi. Siapa nak pergi, pergi.
Tak ada pendaftaran nama, tak ada ambil siapa nama dia, umur berapa. Okey. Bila dia daftar, umur apa dia, scan tak ada. Maksudnya tidak ada daftar pasukan tentera tersebut. D1, senarai nama. Okey. Terjemahan ni, peraturan ni salah ni, bukan peraturan. D1 ni maksudnya apa? Senarai nama. Berbeza kita zaman sekarang kan, kita semua, hampir semua sekolah pun ada daftar. Masuk sekolah agama petang pun daftar. Kadang-kadang nak masuk macam sekarang, nak masuk Yayasan Taklim punya kelas pun daftar. Ada D1 ni, ada senarai. Dulu tak. Masalahnya tak ada pada zaman tersebut. Sebab apa? Sebab orang yang pergi berjihad fisabilillah tu, dia masuk, dia berjihad, dia pergi je. Kerana Nabi bagi-bagi kalau harta rampasan perang tu menurut masalahnya, menurut apa dia, menurut mana yang sesuainya. Barakallahu fikum. Berbeza dengan apa dia? Berbeza dengan zaman sekarang. Zaman sekarang kita ada senarai nama, ada pasukan, ada pendaftaran, ada pelatihannya, ada tangga gajinya. Sebab apa? Masalahnya sebegitu. Pangkat sekian, pangkat sekian, pangkat sekian. Okay? Sebab masa tu bukannya satu ketumbukan tentera yang sistematik ni. Kita kata. Nah, jadi yang pertama kali mengadakan peraturan tersebut, yang pertama sekali mewujudkan Diwan, bahasa Arab panggil Diwan, Diwan. Betul kalau tuan baca buku-buku sejarah, hatta dalam bahasa Melayu sekalipun, dikekalkan istilah tu, Diwan. Diwan. Daftar. Jadi yang pertama kali mengadakan peraturan tersebut adalah Umar Al-Khattab. Maksud yang pertama kali mengadakan Diwan tadi. Diwan. Kita kekalkan perkataan tersebut. Diwan. Diwan tu apa? Daftar. Adalah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Okey. So apa? Sebab masa ni zaman Umar Khattab, askar dah ada gaji. Askar dah ada tangga gajinya, dah ada pangkatnya, dah ada ininya, dah ada ketumbukannya, dah ada sistematik. Jadi antara orang yang awal-awal memodernkan sistem ketenteraan dalam Islam ialah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini kelebihan Umar Khattab. Itu menunjukkan bahawa Umar Khattab ni seorang pentadbir yang baik. Tepat sekali Nabi SAW memilih. Tepat sekali Abu Bakar As-Siddiq memilih beliau sebagai penggantinya. Dan ini termasuk sunnah yang Nabi SAW telah memerintahkan untuk mengikutinya. Ini termasuk sunnah juga. Walaupun dilakukan oleh Umar Al-Khattab, dia termasuk sunnah tak tuan-tuan? Sunnah. Kenapa sunnah? Sebab Nabi kata, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid. Hendaklah hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu kata, alaikum, kata Nabi sallam, alaikum bisunnati, hendaklah kamu ikut sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah khulafa'ir rasyidin min ba'di, lepasku. Tamassaku biha, berpeganglah dengan sunnah itu tadi, wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah dia dengan gigi geraham. Maka Nabi kata ikutlah sunnah khulafa'ir rasyidin. Juga dalam riwayat lain Nabi kata iqtadu bil ladaini min ba'di, dan ikutlah dua orang yang datang selepasku nanti, iaitu Abu Bakar dan Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Jadi ini adalah pengajaran yang sangat besar tuan-tuan, iaitu ikut sahabat termasuk ikut sunnah. Okey. Itu masuklah juga ketika Uthman bin Affan azan 2 kali ketika hari Jumaat. Kan? Ketika Abu Bakar As-Siddiq mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Ketika Umar Al-Khattab menetapkan ada satu imam dalam sembahyang tarawih. Naam. Okey. Apa lagi? Banyak lagi perkara-perkara yang lain. Jadi jangan kita kata perbuatan sahabat itu bid'ah. Na'udzubillah. Para sahabat takkan buat bid'ah. Kerana para sahabat sangat-sangat mencela bid'ah. Serta maslahahnya jelas. Maslahahnya, kepentingan umumnya sangat jelas.
iaitu supaya kita boleh tahu siapakah dia tentera sebenar, berapa gaji nak bagi, berapa dia punya ketentuan dia. Ketika negara Islam semakin meluas, kan, ketika tu makin luas tentera tu makin banyak. Jadi Umar Khattab kata perlu kepada askar yang ada gaji tetap. Askar yang ada gaji tetap tu Umar Khattab letak kan, askar yang ada gaji. Bila nak bagi gaji tetap, dia mesti ada senarai tak? Mesti ada senarai. Nanti kan bagi terlebih gaji, bagi terkurang gaji. Maka kat situlah kita tak ada masalahnya. Dan keperluan, iaitu hajat kaum muslimin akan hal tersebut. Sebab itulah zaman sekarang kekallah kita. Kenapa kita ambil senarai nama pelajar? Nak bagi tahu pelajar kita macam mana, kita boleh lihat progres dia, kita boleh daftarkan dia, keselamatannya lagi dalam kelas. Kan? Jadi taklah termasuk bid'ah. Dia ada setengah golongan, ada dulu, ada sebahagian golongan ni ambil pendaftaran pun dianggap bid'ah. Na'udzubillah min zalik. Benar sekali tu. Kita dah datangi oleh sebahagian ikhwah kita. Bila nak masuk pendaftaran kelas tu, dia tak nak tulis. Dia kata ini tak ada zaman Nabi SAW. Kita kata menulis untuk pelajar yang masuk tu ada tak zaman salaf? Ada zaman salaf. Maka itu tak termasuk daripada bid'ah. Dan kedua, dia padanya adalah masalah duniawiyah. Masalah pentadbiran. Masalah pentadbiran ini dalam masalah bid'ah, masalah pentadbiran tak termasuk dalam isu bid'ah. Okey. Jadi fahamkan ni masalah betul-betul. Barakallahu fikum. Soalan seterusnya ialah kandungan ke-35. Mari kita tengok seterusnya. Ini penting ni, pengajaran yang penting ni. Wa minha anna ar-rajula idza hadarat lahu fursatul qurbati wat ta'ah فالحزم كل الحزم في انتهازها والمبادرة إليها والعجز في تأخيرها والتسويف بها ولا سيما إذا لم يثق بقدرته وتمكنه من أسباب تحصيلها فإن العزائم والهمم سريعة الانتقاض فلما ثبتت والله سبحانه يعاقب من فتح له بابا من الخير فلم ينتهزه بأن يحول بين قلبه وإرادته فلا يمكنه بعد من إرادته عقوبة له. فمن لم يستجب لله ورسوله إذا دعاه حال بينه وبين قلبه وإرادته فلا يمكنه الاستجابة بعد ذلك. cantik ayat ni. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. Kandungan ke-35. Ini sangat penting. Ini pengajaran yang sangat penting. Ini kalau kita tak dapat pengajaran yang lain, tuan-tuan tak ingat. Pengajaran inilah tuan paling ingat sekali. Iaitu kata Imam Ibn Qayyim, apabila seorang mendapat kesempatan untuk melakukan ibadah dan ketaatan, maka yang menjadi kewajipan baginya, keharusan ni bukan kewajipan baginya, adalah untuk bersegera melakukannya. Maksudnya kalau kita ada peluang nak buat baik, terus ambil. Jangan tangguh. Dan menangguhkan pengakhirannya dan melambatkannya. Apa maksud ini? Yang terjemahan ni kurang tepat ni. Yang ni kita kurang tepat. Tuan-tuan betul kan balik terjemahan. Apabila seorang mendapat kesempatan untuk melakukan ibadah ketaatan, maka yang wajib baginya, menjadi keharusan baginya adalah untuk bersegera. Fal hazmu kullal hazm. Yang ni pun terjemah tak mantap ni. Hendaklah dia betul-betul bersemangat untuk bersegera melakukannya. Betul kan ni?
Ini. Maka hendaklah dengan semangat. Fal hazmu kullal hazm. Bahasa Arab. Al hazmu kullal, maksudnya bersungguh-sungguh, dapatkan juga. Macam orang putih kata apa dia? By hook or by crook. Orang putih kata kan. Betul tak? Betul tak tuan-tuan? Saya tak tahu, saya tak ingat saya betul lah tu kan. By hook or by crook, segera lakukannya. Maksudnya apa saja nak cara nak dapat, by hook ke by crook ke apa, ambil lah. Bersegera melakukannya. Okey, sampai sini ayat tu. Okey, lepas tu fal ajzu, dan meninggalkan perbuatan menangguhkannya. Dan meninggalkan perbuatan menangguhkannya dan melambatkannya. Maksudnya apa? Hendaklah dia sungguh-sungguh untuk segera, dan jangan kita melakukannya, menangguhkannya dan melambatkannya. Atau boleh kita kata fal azzu, yang lemah itu adalah dengan menangguhkannya atau melambatkannya. Ala kulli hal, maksudnya ialah poin Ibn Qayyim ni ialah apa dia? Kita hendaklah segera, bila dah dapat peluang buat segera. Macam bulan Ramadan ni kan. Bulan Ramadan ni kan orang dah buka dah iklan untuk apa? Untuk iftar Ramadan. Kita tak ambil, tak apalah minggu depan lah, nanti saya booking minggu depan. Tengok dah penuh dah iftar Ramadan, dah tak ada dah peluang dah nak buat iftar. So tadi setengah orang cepat dia keluar je, dah terus ambil. Alhamdulillah. First, bila keluar je terus. Sebab apa? Sebab dia tahu peluang ni takkan dapat selalu, sebab orang akan berebut-rebut. Belanja orang iftar Ramadan ni ialah benda yang kita hanya dapat setahun sekali je, tuan-tuan Allah. Ini kita tangguh, tak apalah minggu depan tengok dah penuh kita pun mulalah. Lepas tu baru kelang kabut cari ada tempat kosong lagi tak apa, kami dah penuh lah, cari tempat kosong dah penuh lah, ataupun dah hantarlah bantuan sekian dan sekian. Jangan. Lepas tu bila ada peluang, masa tu juga terus ambil peluang tu. Apatah lagi kata Syekh, sebab tu Nabi kata al-ajal tu min syaitan. Nabi kata bersegera tu daripada syaitan, kecuali kalau orang yang nak bersegera buat baik, segera nak kahwinkan anaknya, segera bayar hutang. Maksudnya bukan semua benda yang bersegera tergesa-gesa itu daripada syaitan, tidak. Allah Ta'ala dalam Quran, wasari'u ila maghfirah, dan bersegeralah ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawat. Lepas tu bila Abu Bakar dengan Umar Al-Khattab, Nabi kata, siapa hari ini dah ziarah orang sakit aku, siapa hari dah tolong janda aku, siapa hari ini dah sekian Umar, Abu Bakar angkat. Abu Bakar, semua Abu Bakar dah jawab dulu dah. Dan barulah Umar Al-Khattab kata, benar sekali tu aku nak masa perang Tabuk ni lah, masa aku nak keluar, aku ingat aku dah boleh kalahkan dah Abu Bakar As-Siddiq. Tengok Abu Bakar As-Siddiq lagi dah, dia dah bagi seluruh jiwa, harta, anak dia semua untuk jihad fi sabilillah. Nah, kalau Nabi kata apa? Irtanu khamsan qabla khamsin. Segera buat 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Syababaka qabla haramika. Muda kamu sebelum tua kamu. Okey? Nah, muda kamu sebelum tua kamu. Ghinaka qabla faqrik. Kaya kamu sebelum miskin kamu. Sihataka qabla maradik. Sihat kamu sebelum sakit kamu. Firaghaka qabla syughlik. Masa lapang kamu sebelum kamu sibuk. Lepas tu apalah sekali, hidup kamu sebelum mati kamu. Sebab Nabi suruh segera. Jadi kita sekarang, tuan-tuan Allah, kita segera belajar untuk ilmu, baca, hafal Quran, cuba hafal hadis. Nanti tuan-tuan makin lama, makin lemah, tak mampu lagi dah. Okey. Sekarang ni kita teruskan. Lepas tu apa yang kita buat sekarang ni, umur 40-an, umur 30-an, 20-an, inilah latihan untuk apa yang kita nak lakukan masa umur 70-an nanti.
Kalau tak biasa bangun qiyam, maka masa inilah dia umur latihan untuk bangun qiyam. Nanti bila kita dah tua, nanti kita dah terbiasa bangun qiyam. Masa muda lah kita nak baca Quran, dan tua nanti untuk kita terbiasa baca Quran. Masa tu dah kita punya pemikiran ni dah tak berapa nak stabil lagi dah masa tu. Makin tu kebiasaan itulah yang akan kontrol diri kita nanti. Bila kita makin umur makin tua nanti. Jadi kebiasaan itu yang akan drive badan. Jadi kalau diri kita dibiasakan dengan sesuatu yang ketaatan, maka mudah baginya. Waktu kita latih anak kita baca Quran satu hari murajaah 1 juzuk, 1 juzuk setengah di madrasah ni. Dia biasa satu hari macam yang dah hafal 5 juzuk kat sini, satu hari paling kurang dia murajaah 1 juzuk lah. Maksudnya selama-selama dia baca 1 juzuk satu hari, 1 juzuk setengah, 1 juzuk sampai 2 juzuk. Jadi bila dia dah biasa selama 4, 5, 6 tahun, 7, 8 tahun macam ni ulang-ulang 2 juzuk. Entah agak-agak lepas tu dia biasa tak? Dia muta'awwid alaih. Maka dah terbiasa dengan benda tersebut. Maka moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan membiasakannya lepas tu lagi untuk meneruskan hafazan Quran tu. Satulah kita nak tabarakallahu fik. Lepas tu kita latih anak kita dari kecil hafal hadis, hafal sanad, hafal sekian-sekian. So apa kita nak segera dan kita tak tahu bila lagi kita boleh lakukannya. Lepas tu kalau orang tanya ustaz, kenapa kita nak segera buat? Segera nak buat ni, segera nak buat tu. Dia kata sebab inilah, sebab kita tak tahu bila kita akan wafat. Kalau kita tangguh tak apalah, tahun depan lagi, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi. Kita tak tahu bila kita akan jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa ramai orang yang berharap ketika hidupnya, aku nak pergi haji ketika dia sakit. Sebab apa? Masa dia senang dulu dia tak pergi haji. Contohnya. Masa dia senang jalan England, Japan, apa semua, Korea semua jalan. Konon-kononnya haji dan tidak pergi masa tua. Umur 40 kena sakit kanser. Umur 42 kena sakit sekian. Dah tak mampu. Masa tu baru dia kata, aku berharap aku dapat pergi sekian-sekian. Kita bukan nak kutuk dan Allah, tapi itulah hakikatnya pada sebagian orang. Dia tangguhkan, dia terswift, setengah masa dia setengah semangat, dia tengah kuat tu dia tak nak pergi. Dia tak nak lakukan. Moga Allah SWT bagi kita kekuatan. Okay, bagi kita kekuatan untuk kita buat apa yang Allah Ta'ala suka masa kita masih lagi bertenaga dan kuat ni. Ya, waktu kita baca doa Allahumma dalam hadis riwayat Ahmad tu, faj'alhu quwwatan li fi ma tuhib. Allahumma ma a'taitani mimma uhibbu faj'alhu quwwatan li fi ma tuhib. Ya Allah ya Tuhanku, baca doa ni. Masya Allah, bagus doa. Hadis riwayat Ahmad. Nabi SAW bersabda, Allahumma ma a'taitani. Ya Allah ya Tuhanku, apa yang kau telah beri padaku, mimma uhibbu, daripada benda yang aku suka. Ya Allah, kau bagi aku benda yang aku suka. Aku suka makanan, aku dapat makanan. Aku dapat rumah, aku suka rumah, aku dah ada rumah. Aku nak ada kereta, aku ada kereta. Aku nak isteri, aku dapat isteri. Aku nak anak, aku dapat anak. Aku nak dapat gaji sekian-sekian, aku dapat gaji. Alhamdulillah. Allahumma ma a'taitani mimma uhibbu. Ya Allah, aku apa yang kau bagi ke aku daripada perkara yang aku cintai, yang aku suka. Faj'alhu quwwatan li fima tuhib. Jadilah dia kekuatan bagiku untuk lakukan apa yang engkau cinta, ya Allah. Itu kita nak. Allahumma ma zawaita anni mimma uhibbu. Ya Allah, itu apa yang kau ambil daripada aku, benda yang aku suka, ya Allah. Kadang-kadang kita suka tapi kita tak dapat, ya Allah. Faj'alhu firaghan li fi ma tuhibbu. Jadikanlah di satu masa yang kosong yang aku tak dapat buat, maksudnya jadi satu kekosongan, kelompongan yang aku boleh lakukan sesuatu yang kau cintai, ya Allah. Kadang kita suka nak pergi bercuti, katakanlah cuti nak bulan ni, patutnya bulan-bulan ni sebelum raya ni nak pergi cuti, nak pergi London apa semua, kita tak dapat pergi, Covid ke apa ke. Jadikan masa yang tak dapat pergi tu, ya Allah, untuk kekuatan bagiku untuk buat benda yang kau bagi dia satu kelapangan yang supaya aku boleh buat benda yang kau cintai, ya Allah. Itu doa Nabi SAW, cantik sekali. Supaya apa? Supaya kita jangan tertangguh-tangguh daripada buat benda yang baik.
Lalu alain pula Nabi SAW ajar, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi mimma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Masya Allah, cantik doa ni. Allahu Akbar. Saya suka doa ni. Allahumma inni, ya Allah Tuhanku, as'aluka, aku mohon kepada kamu ya Allah, minal khairi, daripada kebaikan, ajilihi, yang segera kebaikan tersebut. Maksudnya ya Allah bagi aku kebaikan yang segera. Maksudnya bila ada kebaikan tu terus aku dapat, terus aku boleh capai. Wa ajilihi, yang kemudian, mimma alimtu minhu ma lam, sebab aku tahu ya Allah ataupun aku tak tahu. Ya Allah bagilah kebaikan tersebut. Nah, lepas tu baca hadis Nabi SAW lagi, hadis kisah hadis Sirwah bin Rafi'. Bukan hadis Sirwah bin Rafi'. Hadis Sirwah bin Rafi' ke? Sahabat, lupa siapa perawi sahabat tersebut yang riwayatkan hadis. Maka hadis satu hari Nabi SAW sembahyang asar. Lepas Nabi sembahyang asar, Nabi terus bangun dan Nabi terus balik rumah. Yang perkara yang Nabi tak biasa buat sebelum tu. Biasanya Nabi lepas salat asar, Nabi akan zikir dulu. Satu hari Nabi tak buat macam tu. Nabi terus bangun dan Nabi terus pergi ke rumah, balik rumah. Yang biasa Nabi tak buat. Yang biasa Nabi tak buat. Jadi apa yang berlaku? Lepas tak berapa lama lepas tu, Nabi SAW pun terus pulang, balik ke masjid semula. Lalu Nabi kata, aku tahu tadi kamu bertanya-tanya kepadaku, tertanya-tanya kenapa aku bersegera nak pulang. Aku tertanya-tanya. Aku tahu kamu semua tertanya-tanya. Aku tahu kamu semua tertanya-tanya kenapa aku bersegera pulang. Ketahuilah sebenarnya tadi lepas sembahyang aku teringat sekeping emas. Sekeping emas yang orang hadiahkan kepadaku. Maka aku tak nak benda tersebut berada lama dalam rumahku, kerana aku nak cepat sedekahkannya. Aku nak cepat bahagi-bahagikannya. Itu point dia. Maksudnya Nabi SAW tak nak ada emas tu lama dekat tangan Nabi SAW. Takut nanti Nabi tak nak sedekah pula lepas tu. Abaikan, Nabi SAW manusia yang paling mulia, paling saleh, paling takut kepada Allah Ta'ala, paling alim, pun takut melambat-lambatkan buat amal soleh, takut nanti tertangguh, terbelanja, macam-macam. Lepas Nabi kata, aku nak balik cepat supaya aku nak cepat-cepat bahagi-bahagikan, aku nak cepat sedekahkan kepada orang lain. Macam yang kita kata hadis Aisyah yang banyak kali saya cerita dalam kuliah-kuliah saya. Aisyah radhiyallahu anha pagi dia dapat 70 ribu dirham daripada khalifah, petang tu dah habis dah. Sebab dia tak nak tangguh-tangguhkan memberikan sedekah tadi. Saya teringat Aisyah Abdul Muhsin Al-Abbad, ada kisah tu. Aisyah Abdul Muhsin Al-Abbad dapat hadiah berat 100 ribu ke 30 ribu rial Saudi. Saya tak pastilah jumlah, tapi puluh ribu lah, atas daripada 10 ribu. Hadiah tu hadiah perhargaan kepada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad kerana telah mengajar Kutubus Sittah di Masjid Nabawi, dengan berapa kali khatam Kutubus Sittah tu, mengajar apa semua. Apa Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad buat? Duit tu terus dia diumumkan masa tu untuk disedekahkan kepada siapa? Kepada pelajar-pelajar dia yang nak kahwin, pelajar-pelajar ni yang miskin yang nak kahwin, dan untuk belajar dia seumpama dengannya. Itu nampak tak, barakallahu fiik? Untuk kahwin, untuk pelajar dia kahwin, untuk belajar universiti, untuk belajar Masjid Madinah masa tu bagi. Allah musta'an. Allahu Akbar. Nampak tak betapa Masya Allah. Ini disebut juga oleh sebagian masyayikh kita, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Orang bagi dia Mercedes. Dia kata, aku tak perlukan Mercedes, aku boleh pergi ke pasar-pasar yang dekat ni. Lalu dijual kereta Mercedes dia tu dan digunakan terus, bukan untuk dia, tuan-tuan Allah. Dia jual terus untuk madrasahnya, untuk sekolahnya, untuk pelajar-pelajar dia belajar di situ. Allahu Akbar.
Dengan tuan-tuan tengok bilik Syekh Mukbil, rumah Syekh Mukbil tu macam satu bilik je, seolah macam sebuah bilik yang penuh dengan kitab. Dalam rumah dia tu katil satu, tilam satu. Allahu Akbar. Inilah dia macam mana berlaku pada zaman Nabi SAW, telah berlaku pada zaman sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, telah berlaku pada zaman salaf dan ila akhirih. Lihat apa yang Allah Ta'ala kata pada Nabi Musa, qala ma a'jalaka an qaumika ya Musa. Wahai Musa, kenapa engkau segera nak datang kepada aku? Kenapa kau segera cepat datang ni kat Bukit Tursina ni? Apa kata jawapannya? Ya Allah, sungguh ajiltu ilaika rabbi litarda. Qala ajiltu ilaika rabbi litarda. Aku segera datang kepadamu ya Allah supaya engkau redha padaku. Aku segera datang padamu ya Allah agar engkau redha padaku. Maksudnya segera itu tanda redha Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kat sini apa kesimpulannya tuan-tuan Allah? Saya beritahu bahawa segera buat sebelum masa kita, bila kita tangguh akhirnya malas. Sebab tu syaitan dalam kitab Maqami' Syaitan, Syekh Aid bin Aid Al-Hilali, si Salim bin Aid Al-Hilali, dalam kitab Maqami' Syaitan kata antara senjata syaitan untuk menyebabkan manusia meninggalkan amal adalah at-taswif, iaitu tangguh untuk sedekah, tangguh untuk bagi kebaikan. Tidak, terus bagi. Naam. Terlebih lagi, sama lagi buku kita ni, jika dia tidak percaya akan kemampuan dan kesanggupannya dalam mencapai segala sebab untuk meraih amalan ketaatan. Apatah lagi kalau dia rasa memang dia ni kalau tangguh je, memang dia akan terlepas. Kita kat sini, iaitu dia kata annahu lam yathiq biqudrati. Maksudnya dia tak percaya. Dia tak percaya yang dia ni boleh tahan. Kalau disimpan duit tu lama, dia akan belanja contohnya. Jadi orang macam ni kalau kata dia dapat duit, niat dia nak sedekah. Kemudian dia tahu kalau aku tangguh ni, mesti aku belanja kat tempat lain lah. Mesti kat belanja tempat lain. Kita ni kalau dapat duit tuan-tuan, sama ada kita pasti akan belanjakan dia juga. Sama ada belanja pada ketaatan atau belanja pada bukan ketaatan. Kalau kita tak belanja pada ketaatan, rekod tak nak sedekah, pasti kita akan belanjakan dia pada tempat lain punya. Confirm. Kadang-kadang tak sedar pun. Kadang-kadang kita dengan RM50 tu kita boleh sedekah, tapi kita tangguh, akhirnya RM50 tu kadang-kadang kita beli benda yang tak apa-apa pun kadang kita beli pun. Kan tak ada barakah pun pada dia. Lepas tu kata Imam Ibn Qayyim tadi, apatah lagi kalau dia tak lam yasiq biqudrati, dia tak percaya. Dia tak yakin dengan kemampuan dia dan untuk apa dia untuk melakukan perkara-perkara kebaikan tersebut kalau ditangguhkan. Kerana sesungguhnya kemahuan dan keinginan sangat cepat berubah. Betul kata Imam Ibn Qayyim. Kita berubah. Apatah lagi nak buat benda baik. Betul, masa tuan-tuan tengah semangat nak pergi mengaji, terus daftar pergi mengaji, terus je. Jangan kata tunggu lepas Ramadan, tunggu lepas ni, tangguh, dah tak mengaji langsung. Tu ramai kita jumpa macam tu. Dan sangat jarang menetap. Maksudnya cepat berubah dan jarang dia stay. Dia akan berubah-ubah. Allah Subhanahu Wa Taala mengancam siksaan bagi siapa yang Allah bukakan baginya sesuatu pintu kebaikan namun dia tidak bersegera memasukinya. Ini Allah Ta'ala cela. Allah Ta'ala bagi, tak nak ambil. Lalu tangguh, akhirnya tinggalkan. Iaitu dengan menghalangi hatinya. Yahul bainal qalbihi wa iradatihi. Maksudnya Allah Ta'ala akan menjadi penghalang bagi dia. Allah Ta'ala akan halang. Maksudnya macam ni. Allah Ta'ala kata, aku dah bagi engkau peluang untuk buat baik. Engkau enggan, tak nak terima. Kau tangguh-tangguh, engkau tolak ataupun kau tangguh-tangguhkan, maka Allah Ta'ala akan blok hati kamu. Lepas tu dah tak ada peluang lagi dah. Sehingga tidak memungkinkan lagi baginya melakukan keinginan tersebut. Sebenarnya nak tuju kat mana ni tuan-tuan? Sebenarnya Imam Ibn Qayyim nak tuju pada kisah apa ni? Kisah Perang Tabuk, kisah Ka'ab bin Malik lah. Dia tangguh. Yahulu bainal mar'i wa qalbi.
Demikian itu sebagai siksaan baginya. Barang siapa yang tidak bersegera menyambut seruan Allah dan Rasulnya, maka Allah Ta'ala akan menghalangi antara dirinya dengan hatinya. Lepas tu inilah yang kita panggil, kata ulama kita, suratul istijabah. Ini yang kita panggil apa dia tuan-tuan? Tuan-tuan tengok sini, macam mana eja dia? Suratul istijabah. Syekh Ali Al-Halabi dalam kitab dia sebut, selain daripada syarat Allah Ta'ala nak terima amalan kita, selain daripada ikhlas dan ittiba', jadi antara juga syaratnya Allah Ta'ala akan terima amalan kita juga yang lebih baik daripada itu, iaitu kita suratul istijabah, segera menyahut kebaikan. Azan, sahut, terus sahut. Lepas tu Nabi SAW dia dengar azan, apa jadi kat Nabi? Nabi terus berhenti tak? Terus berhenti je. Suratul istijabah. Tak nak tangguh-tangguh dah. Suratul istijabah, terus sambut je. Lepas tu kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bila dekat rumah dia macam orang lain, tapi bila azan dia seumpama tidak mengenali kami lagi. Allahu Akbar. Bila azan seumpama Nabi itu tidak mengenali. Maksudnya suratul istijabah. Dan sahabat Nabi, bila Nabi kata itu adalah cincin emas, yang tidak, orang yang pakai cincin emas yang tidak ada bahagian langsung di akhirat kelak, dia ambil terus dia buang je. Ambil dan nentu juga terus buang. Tak ada dia kata apa last compare dulu ke last round, kita tak ada. Dia buang terus. Sebagian sahabat bila kata, Nabi kata ijlisu, duduk. Nabi kata tu orang dalam masjid. Sahabat kat luar terbangun-bangun dengan suara Nabi, terus duduk. Suratul istijabah. Suratul istijabah. Jadi kita ni melatih diri kita suratul istijabah. Tuan-tuan, kita nak buat ni sumbangan untuk orang sakit sekarang. Saya, InsyaAllah saya boleh. Terus macam Abu Talha. Bukan Abu Talha, ayat Abu Talha yang miskin. Sahabat Nabi ada dua nama Abu Talha, satu miskin, satu kaya. Abu Talha bila tak ada tetamu nak ambil dia, Abu Talha kata biar aku ambil. Terus Islam tu kadang-kadang sebenarnya dia tak mampu sebenarnya nak ambil tetamu tadi. Sebenarnya dia tak mampu. Kalau orang dia tak mampu, biasa dia tangguhan. Aku tak boleh, nanti tengok orang lain, ada orang lain ambil dulu, tak ada orang lain yang lagi kaya dan duit lagi banyak daripada aku. Tunggu dia ambil lah. Tak. Abu Talha dalam keadaan dia miskin tadi, suratul istijabah. Terus aku ya Rasulullah, aku ambil. Itulah dia. Sebab itulah Nabi kata barang siapa tidak bersegera menyambut seruan Allah dan Rasulnya, maka Allah akan menghalangi hati. Baik, Allah Ta'ala akan buat yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah Ta'ala akan halang hati dia. Akhirnya dia dah tak nak buat langsung lah. Yang takut tu, tuan-tuan. Na'udzubillah min dzalik. Kita berapa ramai kawan-kawan kita kata, Ustaz, saya ada masalah Ustaz, apa semua. Saya kata, masalah kamu ni insya-Allah boleh selesai kalau kamu kembali pada Allah. Tinggalkanlah cara hidup lama tu. Mari kita datang masjid, mari kita datang kuliah, mari kita mengaji agama, mari kita baca Quran. InsyaAllah Allah Ta'ala akan buka dada kamu. Allah Ta'ala akan lapangkan segala urusan kamu. Baik Ustaz, insyaAllah Ustaz, insyaAllah Ustaz. Tak nak tangguh. Akhirnya tak datang lagi dah. Na'udzubillah min dzalik. Sedangkan orang lain yang mensara ala darb, Nabi kata siapa yang berjalan maka dia akan sampai. Man adlaj balagal manzil, man khafa adlaja, kata Nabi SAW. Man khafa adlaja, wa man adlaja balagal manzil. Siapa yang takut dia akan berjalan. Maka siapa yang takut berada kat luar dalam keadaan musafir tak pasti, dia akan segera nak balik rumah cepat-cepat. Wa man adlaja, siapa yang jalan pada waktu malam bersegera, balagal manzil, pasti dia akan sampai. Ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Sesungguhnya ketahuilah barang Allah, harta Allah Ta'ala itu mahal. Maksudnya barang syurga itu mahal. Syurga itu mahal. Ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah sesungguhnya barang dagangan Allah Ta'ala itu adalah syurga. Ala inna sil'atallahil ghaliyah. Dan barang Allah Ta'ala ni barang berharga, mahal.
Jadi nak kena dapat cepat. Macam kita lah, kita nak dapat untung, kita kena cepat, betul tak? Apabila dengar Jack Ma kata, oh kita ni kalau nak berniaga kena cepat. You kena jangan lambat. You kena ambil cepat peluang, kena grab the opportunity. Don't waste your time. Oh, mak dengar, budak-budak dengar, oh hebat Jack Ma, Jack Ma hebat, hebat Jack Ma. Dan kan Nabi SAW dah beritahu awal lah suratul istijabah. Cepat ambil peluang sebelum terlepas. Macam Ramadan, tak masuk Ramadan. Cepat ambil peluang. Jangan tangguh. Malam pertama nak baca satu muka surat, terus lanjut terus. Mana yang mampu, sebanyak mana yang kita boleh buat. Tak apalah malam pertama Syekh, kita relax dulu lah, man. Jangan macam tu, salah. Jangan ada pemikiran macam tu. Suratul istijabah. Allahu Akbar. Okay? Sehingga penyambutan seruan tersebut tidak lagi memungkinkan mereka setelah itu. Akhirnya bila tangguh-tangguh, akhirnya dah tak boleh nak buat lagi dah. Itulah sebagian orang. Macam kes Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Tangguh, akhirnya tinggal terus, tak nak ikut terus. Na'udzubillah. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsyarun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, istajibu, sahutlah seruan. Istajibu lillahi walirrasul, sahutlah seruan Allah dan Rasul. Sahutlah tuan-tuan, sahut. Idza da'akum lima yuhyikum, bila Nabi panggil kamu, mengajak kamu kepada benda yang beri kehidupan kepada kamu. Ada seorang sahabat, Nabi panggil dia. Okey. Siapa nama sahabatnya? Lupalah nama dia. Lupa, astagfirullah. Masa tu Nabi SAW di tengah sembahyang sunat, Nabi panggil dia. Masa dia sembahyang sunat. Lepas dia habis sembahyang, dia datang. Ya Rasulullah, tadi kamu panggil aku ya Rasulullah. Tadi kau panggil aku ya Rasulullah. Nabi kata, ya. Tapi kenapa kamu tak datang kepada aku terus? Kata, aku sembahyang sunat ya Rasulullah. Aku tengah sembahyang sunat. Lalu Nabi baca ayat ni. Kau tak dengar ke ayat ni? Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Maksudnya aku panggil, hukumnya wajib. Sembahyang sunat, hukumnya sunat. Nabi SAW panggil, kena sahut seruan Rasulullah SAW. Kalau sembahyang sunat pun stop sembahyang sunat. Okey. Itu juga kita dengan ayah kita, stop. Istajibu lillahi walirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Apabila dia menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Maksudnya apa yang Nabi seru untuk kita buat, benda itu akan memberi kehidupan kepada kamu. Apa maksud beri kehidupan? Memberi kehidupan di dunia dengan wahyu dan ketaatan, dengan petunjuk, dan akhirat kelak dengan kehidupan yang aman, yang betul-betul kehidupan yang sebenar. Bukan macam orang kafir. Orang kafir juga hidup, tapi yamutu fiha wa la yahya. La yamutu fiha wa la yahya. Dia tak mati tapi tak hidup juga. Tidak mati dengan kematian yang memutuskan dia daripada kesakitan, dan tidak juga hidup dengan kehidupan yang aman yang menyebabkan dia rasa tenang dengan kehidupan tersebut. Itu orang kafir di akhirat kelak. Wa'lamu, ketahuilah, annallaha yahulu. Ini kita takut ni. Ketahuilah sungguhnya Allah Ta'ala akan yahul, akan membatasi antara manusia dan hatinya. Na'udzubillah tuan-tuan. Wa khatama ala qulubihim. Takut Allah Ta'ala itu khatam atas hati kita. Takut Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan balik dengan hati kita. Kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Allahu Akbar. Takut Allah Ta'ala akan terbalikkan hati kita, seumpama kita ni macam tak pernah beriman sebelum tu. Allahu Akbar. Na'udzubillah. Kita kenal berapa ramai orang yang bagus. Belajar Universiti Madinah, dapat master Universiti Madinah tuan-tuan. Allahu Akbar. Belajar master Universiti Madinah, dapat pelajar terbaik. Tak silap PhD pun Universiti Madinah, tak silap.
tak, master akidah Universiti Madinah terbaik. Jadi saya dapat terbaik sekali, berkah terbaik, sampai dipuji oleh para masyayikh kat sana. Kemudian dia pergi belajar dekat dia belajar dekat barat, dekat college orientalis lah. Ini permulaan dia, bidayatul inhiraf dia. Ketika itu dia kata apa? Dah belajar dengan orang musyrikin apa semua, akhirnya dia syak. Sebelum tu dia lah orang paling kuat dakwah kepada dakwah tauhid, dakwah yang dibawa oleh Syekh Abdul Wahab. Lepas tu dia jadi orang yang anti berdakwah tauhid. Bahkan dulu dia orang paling kuat lawan Syiah. Kemudian dia berubah, dia kata I regret what I said about Syiah. Nampak? Dia kata aku menyesal apa yang aku telah ucapkan tentang Syiah. Allahu Akbar. Nah, akhirnya sekarang sampai tahap apa? Sampai ke tahap dia syak pula pada apa dia tuan? Syak pula pada Al-Quran. Sampai dia kata apa? Dia kata dia kata tak semua daripada Al-Quran itu ialah confirm daripada Nabi, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sampai ke tahap tu tuan-tuan Allah. Itu bahaya tuan-tuan Allah. Bahayanya bila orang telah membalik-balikkan hatinya daripada mengenal Allah Azza wa Jalla. Allah terbalikkan hatinya. Wa annahu ilaihi tuhsyarun. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam hal ini firman-Nya, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Wa nuqallibu afidatahum, memalingkan hati, wa absarahum, ma lam yu'minu bihi awwala marrah, kerana mereka belum pernah beriman pada Al-Quran sebelum pada permulaannya. Nampak? Dia ni pernah dengar, mereka dah beriman dengan Al-Quran lah. Jadi kami palingkan hatinya macam seolah-olah mereka tak pernah beriman dengan Al-Quran sebelum tu. Na'udzubillah min zalik. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Minta lindung ya Allah. Allah. Kita minta lindung Allah Subhanahu wa taala, jangan palingkan. Malam yu'minu bihi awla wa nadharuhum, dan kami akan tinggalkannya fi tughyanihim ya'mahun, dalam kegelapan mereka, kesesatan mereka. Allah biarkan. Itu maksud Allah Ta'ala sesatkan. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dhunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum falamma zaghu azagha Allahu qulubahum wallahu la yahdi al-qaumal fasiqin. Ingatlah ketika Musa berkata kaumnya, wahai kaumku, mengapa kamu menyakitiku? Dan kamu mengetahui bahawa sesungguhnya aku adalah utusan Allah padamu. Maka tak kala mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka. Ini tak nak ni. Bila paling, maka Allah Ta'ala tak bagi lagi hidayah padanya. Betul kata para ulama. Sesungguhnya aku mengetahui ada orang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada bangun qiyamul lail kerana satu dosa yang dilakukan. Allah musta'an. Inilah a'lamu rajulan haramallahu alaihi qiyamal lail li dhanbin fa'alahu. Allah Ta'ala haramkan dia untuk bangun qiyamul lail kerana satu dosa yang dilakukan. Alhamdulillah. Allah, wa ma kana Allah liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun. Inna Allah bikulli syai'in alim. Allah Ta'ala tidak akan menyesatkan kaum sesudah Allah memberi petunjuk kepada mereka, dijelaskannya kepada apa yang mereka harus jauhi. Sungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
Dan hal tersebut banyak di dalam Al-Quran. Kandungan yang ke-36, tuan-tuan. Bahawa orang yang tidak ikut berperang bersama Nabi SAW yang disebabkan oleh salah satu sebab dari 3 sebab. Pertama, orang tersebut terbenam dalam kemunafikan. Kemudian seorang itu mendapat uzur. Ketika seorang dijadikan wakil oleh Nabi yang diangkat untuk mengawasi Madinah atau diangkat untuk sebuah kemaslahatan. Maksudnya kita ni 2 je, 3 je sebab tak nak pergi jihad. Satu, memang dia munafik. Yang kedua, dia uzur. Yang ketiga, memang ditugaskan untuk buat yang Nabi tugas. Itu Nabi suruh dia jadi penjaga Madinah macam Ali bin Abi Talib. Itu juga kita ni. Sebab itu kita sendiri tengok, kita ambil ni point ni, kita tengok di sini. Apa sebab kita tak pergi berjuang jalan Allah Ta'ala? Apa sebab kita tak nak bagi tenaga kita untuk Allah Ta'ala? Tentu ada sebahagian tuan-tuan yang pandai English, yang pandai bahasa Melayu, yang pandai sains, yang pandai matematik, yang pandai ni. Tapi sebab tak nak gunakan tenaga, tak apalah. Lihat kat rumah lagi baik. Tak nak kata, kat mana perlukan saya nak ajar English pada anak-anak yang susah. Kepada tempat-tempat ahli sunnah, anak-anak ahli sunnah yang miskin, kita ajar di English, kita ajar di bahasa Melayu, kita ajar di matematik. Baik kata kalau semua ada semangat macam ni lah, barakallahu fiik. Jadi kadang-kadang kita tak nak bagi tenaga kita untuk Islam. Tak tahu sebab apa, sama ada munafik atau tentu ada uzur. Ada uzur. Uzurnya apa? Sakit ataupun apa. Atau memang tuan-tuan ada tugas lain. Tak ada, tak ada masalah. Tapi perhatikan 3 salah satu daripada 3 itu tadi. Wallahu ta'ala alam bisawab, tuan-tuan. Saya mohon untuk berhenti awal sikit pada hari ini, petang ni, kerana ada urusan anak saya untuk sekolahan anak. Jadi saya mohon maaf atas terpaksa saya habiskan awal. Jadi insya-Allah kita akan bertemu lagi dah dalam Terus Al-Qadim bi'idznillah ta'ala dalam siri pengajaran-pengajaran daripada peperangan Tabuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.